Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama membincangkan dan sama-sama memerhati keadaan umat Islam di dunia ini, yang mana keadaan umat Islam di dunia ini semakin hari semakin ditekan, semakin hari semakin ditekan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya menjadi kepentingan dan kefarduan kepada kita sebagai umat Islam untuk kita ambil cara dan kita berusaha mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan doa kita dan cara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita semua disebabkan kelalaian kita memikirkan keadaan umat Islam di dunia. Khususnya kita nak bincang pada pagi ini berkaitan dengan saudara se-Islam kita di Palestin. Saudara Islam kita di Palestin. Sebab apa hamba pilih tajuk ni pada pagi ni? Kerana kita melihat negara-negara Arab, negara-negara di Timur Tengah, mereka semakin galak, mereka semakin bersungguh-sungguh untuk merealisasikan cita-cita mereka bersama-sama dengan Zionis Yahudi laknatullah. Hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita bercakap tentang Palestin, apabila kita bercakap tentang negara Palestin, maka menjadi kewajipan, menjadi akidah
bahwasanya kita beriman Palestin ini adalah bumi umat Islam. Itu benda yang kita kena jelas, benda yang kita kena faham. Tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama Islam bahawasanya Palestin ini bukan bumi umat Islam. Tak ada khilaf di kalangan ulama-ulama. Telah menjadi ketetapan para ulama bahawasanya Palestin ini adalah bumi umat Islam, bukannya bumi orang Arab semata-mata. Jauh sekali Palestin ini menjadi bumi kepada orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana maksiat dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Apa yang berlaku pada hari ini, adik kakak yang dirahmati Allah, Zionis Yahudi ini mereka berusaha untuk mengambil balik atau untuk merampas bumi Palestin dan mereka jadikan sebagai negara mereka. Dan pada hari ini pun, kalau kita tengok dalam peta dunia, nama Palestin tidak ada. Hak adanya adalah Israel. Hak adanya adalah Israel. Ni antara benda-benda perkara-perkara hak dia buat. Dia menafikan Palestin itu sebagai negara umat Islam. Maka mereka berusaha untuk merampas dan untuk menjadikan negara Palestin ini sebagai negara mereka. Sebab itu kita lihat bagaimana Zionis laknatullah ini dan juga kumpulan-kumpulan mereka berusaha untuk mengembalikan negara Nabi Daud alaihi salam dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Benda itulah yang mereka bawa untuk menghalalkan pengambilan negara Palestin. Mereka kata mereka nak balik, mereka nak menuntut balik negara Nabi Daud alaihi salam dan juga negara Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka hak sebenarnya itu adalah penipuan semata-mata. Itu adalah penipuan semata-mata. Kerana apa? Kerana negara yang disebutkan tadi, negara Nabi Sulaiman alaihi salam, negara Nabi Daud alaihi salam, tertegaknya di atas manhaj Taurat dan juga kenabian. Sedangkan Yahudi ini mereka tidak beramal dengan kitab Taurat. Mereka menyeleweng, mereka tukar isi kandungan kitab Taurat, serta mereka beriman dengan sebahagian dan mereka kufur dengan sebahagian. Tapi mereka bawa propaganda nak negara hak Nabi Sulaiman dulu, nak kepada negara Nabi Daud dulu. Sedangkan itu adalah penipuan yang dibawa oleh mereka untuk menghalalkan rampasan mereka, untuk menghalalkan apa yang mereka lakukan. Ini benda yang dilakukan oleh Zionis, oleh Freemason dan juga puak-puak mereka untuk mengambil alih, untuk merampas negara Palestin. Apa yang menyedihkan kita? Apa yang menyedihkan kita apabila
adanya bangsa yang sama, adanya bahasa yang sama, mereka berusaha untuk menjayakan agenda Zionis ini. Satu bangsa dengan mereka, iaitu bangsa Arab. Satu bahasa dengan mereka. Mereka bersama-sama dengan Zionis Yahudi laknatullah untuk menjayakan agenda mereka merampas kota Baitul Maqdis dan juga Palestin. Dalam sejarah membuktikan kepada kita beberapa kali bumi Palestin dan juga Baitul Maqdis mengalami kejatuhan kerana pengkhianatan dan penentangan terhadap risalah para anbiya dan juga agama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kerana apa? Tidak lain tidak bukan kerana mereka meninggalkan ajaran Islam. Mereka meninggalkan agama Islam, maka bumi Palestin dan juga bumi Baitul Maqdis ini diserahkan kepada Zionis Yahudi laknatullah. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana zaman khilafah Turki Uthmaniyah. Tak silap ambo pernah cerita sini. Bagaimana jatuhnya Palestin ketika mana pada zaman pemerintahan khilafah Turki Uthmaniyah campur tangan daripada pemimpin khilafah Turki Uthmaniyah, campur tangan mereka sendiri, campur tangan orang Islam sendiri bersama-sama dengan Zionis Yahudi laknatullah, menyebabkan berlakunya perjanjian ataupun kita panggil deklarasi Balfour. Kali ingat balik, ambo cerita dah sini dulu, bagaimana kejatuhan Palestin apabila Turki Uthmaniyah, pemimpin mereka bersetuju untuk menyerahkan Palestin ini melalui perjanjian, iaitu Sykes-Picot dan juga deklarasi Balfour. Hak ni boleh rujuk balik. Maknanya jatuhnya Palestin ini bukan semata-mata kerana Zionis Yahudi laknatullah, tetapi campur tangan daripada pemimpin umat Islam. Itu kelemahan dan benda yang kita kena terima, disebabkan kelalaian kita, disebabkan orang panggil perasaan kita, orang panggil tomok kita kepada harta, kepada kuasa, menyebabkan jatuhnya Palestin, jatuhnya kerajaan Islam Turki Uthmaniyah. Hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kamu sebut di awal-awal tadi, Yahudi ini adalah satu bangsa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah Ta'ala marah, orang-orang yang Allah Ta'ala murka. Siapakah mereka? Ai al-Yahud waladdallin, iaitu mereka yang sesat. Ai an-Nasara. Ini doa yang kita duduk baca tiap-tiap kali semaya. Tak kira semaya mayak ke, semaya ajak ke, semaya gapo, wajib kita baca Al-Fatihah dan juga ayat ni. Kenapa Allah Ta'ala sebut lagu tu di dalam Al-Quran
kerana kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi, khususnya Zionis. Yang mana kalau kita tengok, mari daripada Yahudi ini, mereka telah melaksanakan ataupun mereka telah orang panggil mengasaskan, orang panggil Zionis, gerakan Zionis antarabangsa. Setelah kita lihat bagaimana dalam sirah Nabawiyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghalau orang-orang Yahudi daripada kota Madinah Al-Munawwarah dalam perang Bani Nadir. Kita lihat balik dalam sirah bagaimana Yahudi Bani Nadir ni telah dihalau oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mengkhianati perjanjian dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lari mereka dihalau daripada bumi Madinah Al-Munawwarah, menyebabkan mereka tidak ada tempat tinggal. Mereka tidak ada negara. Mereka tidak ada tempat untuk mereka berkumpul. Maka disebabkan Yahudi yang berada di dunia ini tidak ada negara, tidak ada tempat tinggal, mereka hidup bertaburan di seluruh dunia, maka gerakan Yahudi antarabangsa telah ditubuhkan. Mereka telah menubuhkan Yahudi antarabangsa. Gerakan Yahudi antarabangsa ditubuhkan pada tahun 1897. 1897 gerakan Yahudi antarabangsa ini ditubuhkan. Kenapa gerakan Yahudi antarabangsa ini ditubuhkan? Kerana ada dua perkara, ada dua sebab. Iaitu yang pertama, untuk mewujudkan tanah air kebangsaan bagi orang-orang Yahudi. Sebab tadi mereka tak ada negara, mereka tak ada tempat tinggal, maka mereka bincang bagaimana nak mewujudkan tanah air kebangsaan mereka yang dijamin oleh undang-undang. Bila lagi ni? 1897. Bagaimana Yahudi nak ada negara? Kita kena bincang. Negara mana hak kita nak ambil? Negara mana hak kita nak ambil, kita nak jadikan sebagai negara kita? Negara kita bagaimana? Negara mana kita nak? Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mereka tukar nama mereka itu kepada Pertubuhan Zionis Antarabangsa. Tujuan dia tu hak paling utama sekalinya nak cari negara. Bagaimana negara ini kita nak panggil Yahudi-Yahudi yang ada di seluruh dunia supaya mereka berada dalam negara tersebut. Kita lihat bagaimana ketika mana mereka mengadakan orang panggil perbincangan ini, mereka menubuhkan pertubuhan ini. Kita lihat bagaimana pokok dia ni seramai lebih daripada 1 juta orang. Dia berjaya mengumpulkan Yahudi-Yahudi yang ada di seluruh negara lebih daripada 1 juta orang untuk bincang buat pertubuhan. Kita nak cari negara. Kalulah Yahudi ni boleh duduk sekali 1 juta orang, dia boleh berkumpul, boleh berhimpun untuk kepentingan dia. Apatah lagi orang Islam ni min babil aula, dia kena duduk sekali, dia kena bersatu, kena
berada bersama-sama untuk kepentingan Islam. Kadang-kadang kita tak khabar, kadang-kadang kita ralik. Kita tak tengok musuh ni, mereka sentiasa bersama-sama. Mereka sentiasa, orang panggil mengikat ukhuwah. Istilah kita, mengikat ukhuwah sama-sama mereka untuk memikirkan bagaimana nak menghancurkan Islam, untuk melemahkan Islam. Tapi orang Islam galik-galik duduk bala, galik-galik dengan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang melarakan, menyebabkan musuh mudah untuk mengalahkan orang Islam. Musuh mudah untuk patuh kekuatan umat Islam, kerana orang Islam ni suka bala, suka bertelingkuh, suka bertengkar, menyebabkan berlakulah kelemahan di kalangan orang-orang Islam. Kira 1 juta orang, lebih daripada 1 juta orang bersama-sama dalam pertubuhan tersebut, mikir bagaimana kita nak cari negara supaya orang-orang Yahudi ini mereka ada negara. Maka dipendekkan cerita, mereka mensasarkan negara Palestin untuk menjadi negara haram mereka. Kenapa mereka memilih Palestin? Sebagaimana bersebut tadi, mereka bersandarkan kepada kerajaan Nabi Daud alaihi salam dan juga kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab mereka ke Yahudi. Bila Yahudi, kitab mereka, rujukan mereka adalah Taurat. Itu bagi pandangan mereka. Sedangkan itu adalah penipuan, itu adalah perkara yang tidak betul. Taurat mereka seleweng, mereka buat maksiat, mereka bunuh nabi-nabi mereka, mereka bunuh rasul-rasul mereka. Tetapi untuk menghalalkan pengambilan negara Palestin, maka mereka menggunakan alasan negara Nabi Sulaiman dan juga negara Nabi Daud alaihi salam dan kitab Taurat yang menjadi pegangan mereka kononnya. Maka usaha ini berjalan bila lagi? 1897. Berjalan. Yang mana kita kena faham, penubuhan negara haram Israel ini disokong oleh Zionis. Walaupun Yahudi buat kerja, tapi belakang dia ni adalah Zionis yang menaja orang-orang Yahudi supaya mengambil alih negara-negara Palestin, supaya mereka ini mendapat, orang panggil, negara mereka sendiri, walaupun mereka ini diambil alih dengan haram oleh Yahudi yang di belakang mereka tidak lain tidak bukan Zionis dan juga Freemason. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok mana-mana pun puak-puak Zionis ni tak layak untuk menjaga negara Palestin, menjaga tanah suci Palestin dan juga Baitul Maqdis. Mereka tidak layak kerana mereka kufur, mereka menentang dan mereka, orang panggil, membunuh nabi-nabi dan mereka tidak mengikut ajaran nabi-nabi mereka. Mereka tidak layak. Walaupun kononnya mereka ada kaitan dengan Nabi Sulaiman dan juga dengan Nabi Daud dan juga Taurat, tetapi mereka tidak layak untuk memimpin, untuk memerintah negara Palestin dan juga Baitul Maqdis. Ini adalah pegangan kita, ini adalah keyakinan kita. Kok mana-mana pun mereka tidak layak, kerana mereka adalah, orang panggil,
kaum yang telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perancangan mereka ni tidak akan berjaya kalau tidak ada campur tangan daripada negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara Arab. Duduk main sama-sama Zionis, duduk main sama-sama Freemason, mereka tidak akan berjaya kerana mereka ni adalah Yahudi. Mereka ini bukannya orang Islam. Maka sampai bila-bila pun mereka tidak akan dapat negara Palestin. Maka bagaimana mereka nak menghalalkan pengambilan negara Palestin? Maka tidak lain tidak bukan, dia kena melibatkan negara-negara Timur Tengah, kena melibatkan negara-negara Arab untuk bersama-sama dengan mereka menjayakan perancangan mereka menakluki negara Palestin. Maka sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana adanya negara-negara Arab yang menjalinkan hubungan sulit. Kita guna istilah hubungan sulit. Menjalinkan hubungan sulit dengan Zionis, dengan Zionis Yahudi laknatullah. Dalam bahasa moden kita panggil normalisasi Yahudi. Negara-negara Islam yang melakukan normalisasi dengan Yahudi. Gapo maksud normalisasi ini? Iaitu membina hubungan politik, membina hubungan ekonomi, membina hubungan kebudayaan, sains dan juga perisikan secara rasmi dan juga tidak rasmi dengan Zionis. Maknanya dia buat hubungan secara rasmi. Dia dengan Zionis ni, negara Arab ini, dia ada hubungan rasmi dengan Zionis. Sama ada daripada sudut politik, ekonomi, kebudayaan, apa saja. Maka dia ada hubungan rasmi dengan negara haram Israel ataupun dengan Zionis. Dalam masa yang sama, normalisasi dengan Yahudi ini, dengan Israel ini, maknanya penyerahan hak bumi Arab Palestin kepada Zionis. Bila ada hubungan sulit ke, bila ada hubungan rasmi, kok mana-mana pun mereka akan dapat bumi Palestin. Memberikan hak kepada orang panggil pok-pok Zionis, pok-pok Yahudi untuk merata, untuk merampas dan menjadikan negara haram Israel ini sebagai negara mereka. Inilah kita panggil kelemahan yang ada kepada negara-negara Arab, negara-negara yang berada di Asia Barat, kerana mereka telah menjalinkan hubungan sulit dengan Zionis secara rasmi. Ini masalah umat Islam. Ini masalah pemimpin umat Islam yang tidak nampak bahawasanya itu adalah agenda Barat, agenda Zionis, agenda Freemason untuk merampas bumi Palestin yang sememangnya milik orang Islam. Ini masalah orang Arab yang berlaku pada hari ini. Sebagai contoh, kita boleh tengok secara rasmi bagaimana negara UAE, Emirat Arab Bersatu, menjalinkan hubungan normalisasi dengan Israel, dengan Zionis. Tu kita boleh baca dalam internet, kita boleh baca dalam surat khabar bagaimana mereka buat secara terbuka. Bukan buat secara sulit, tidak, secara terbuka menandatangani dan mengisytiharkan hubungan rasmi mereka dengan Zionis, dengan Yahudi laknatullah. Begitu juga dengan negara-negara yang lain, negara Saudi,
negara Mesir, negara Bahrain dan negara-negara Arab yang lain, yang mana majoriti mereka daripada kalangan orang-orang Islam berpegang dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Ini kelemahan orang Islam. Bukannya Syiah. Saudi Syiah ke? Tak. Mesir Syiah? Tak. Bahrain Syiah? Tak. UAE Syiah? Tak. Negara-negara kamu sebut ni negara aswaja, ahli sunnah wal jamaah, hak berpegang dengan aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, hak kita ngaji dalam sifat 20, hak kita ngaji dalam akidah. Tapi dalam masa yang sama dia buat hubungan sulit dengan Zionis, dengan Yahudi laknatullah. Ni benda yang kita kena faham, benda yang kita kena jelas. Maka apabila Zionis ni tarik negara-negara barat, negara-negara Asia Barat bersama-sama dengan mereka, join sekali, maka mereka telah buat dua ketetapan. Mereka telah buat dua ketetapan. Hak ni hamba kena royak. Yang pertama sekali, mereka mensasarkan bahawa Syiah ini adalah orang panggil bahaya. Bila dia kata Syiah ini bahaya, maka mereka merujuk kepada negara Iran sebagai apa? Sebagai negara yang cukup bahaya, kerana negara Iran ini adalah negara Syiah. Mereka tujukan serangan kepada negara Iran kerana Iran ini Syiah. Tetapi sebaliknya, kenapa mereka tujukan kepada negara Iran? Kenapa Zionis marah sangat kepada negara Iran? Adakah kerana negara Iran ini Syiah? Kita kena tahu, orang kafir ni dia tak cara dah mu Syiah ke, mu ahli sunnah ke, hak pentingnya mu ni acu. Mu ni acu. Mu Syiah ke, mu aswaja ke, hak pentingnya umat Islam ni balah sama-sama dia. Pokok mu acu boleh ke aku. Hotu-hotu orang kafir. Maka kenapa dia mensasarkan negara Iran? Kerana negara Iran, walaupun pemimpin-pemimpin mereka daripada kalangan Syiah, tetapi Iran ini membantu gerakan Islam Hamas yang berada di Palestin. Dia bagi bantuan senjata, dia bagi bantuan kewangan kepada Palestin, kepada Hamas untuk berhadapan dengan Zionis yang berada di sana. Dia tutup benda tu. Dia tak royak benda tu. Maka dia kata, pokok kita ni kena serang Iran kerana Iran itu adalah Syiah. Demo ahli sunnah wal jamaah tadi duduk dengan Zionis. Sebab tu kita kena, bila kita kecek pasal politik antarabangsa, otak kita kena beri, otak kita kena besar. Sebab kita kena tahu isu melaga-lagakan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah di peringkat antarabangsa ini adalah agenda Zionis, agenda Yahudi, agenda Freemason untuk melemahkan negara-negara umat Islam. Bila bala sama-sama orang Islam yang menggunakan sentimen mazhab, acu belaka. Bila acu, negara haram Israel berjaya dibangunkan. Negara haram Israel berjaya ditubuhkan. Itu benda yang kita kena sedar, benda yang kita kena faham. Syiah sesak tu sesak, kita tak bincang dah. Sebab ulama-ulama kita bahas dah. Syiah ni aliran dia banyak, dan di kalangan mereka ada yang kafir, yang keluar daripada agama, dan ada sebahagian daripada mereka yang diterima sebagai ahlul qiblah, sebagai ahlul Islam. Waktu kita tidak bincang.
cuba di peringkat antarabangsa, dia nak menjatuhkan, nak menghalalkan negara haram Israel, maka dia jadikan Iran sebagai modal untuk menghancurkan negara tersebut, kerana Iran negara yang komitmen, negara yang istiqamah bantu Hamas untuk berlawan dengan Zionis di Palestin. Yang pertama tadi, jadikan Iran sebagai musuh kita kerana mereka itu Syiah. Cayalah Mesir, cayalah Bahrain, cayalah UAE, cayalah Saudi. Jalah, Syiah ni bahaya, Syiah ni bahaya. Akhir sekali pergi Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah pergi, boleh ke Palestin, boleh ke Zionis. Yang kedua, gapo dia? Benda yang dia bawa, benda yang mereka nak, iaitu sebarang gerakan yang menentang Israel, seperti Hamas, seperti Tanzim Jihad daripada Sunni, dan juga Hizbullah daripada Syiah, dilabelkan sebagai penggana. Sebab tu hamba royak tadi, orang kafir ni dia tak cara mu Syiah ke, mu Ahli Sunnah ke, dia tak cara benda tu. Mu ni Islam, maka mu ni penggana. Kalau orang kafir ni dia cara kepada Syiah dengan Sunni, kenapa dia marah kepada Hizbullah? Kenapa dia marah kepada Hizbullah dan dia label Hizbullah ini sebagai penggana, sedangkan Hizbullah ni Syiah? Tu benda yang kita kena tahu. Sebab itu mereka buat qarar, mereka buat undang-undang, mana-mana gerakan Islam hok ada dalam dunia, tak kira lah hok ada di Malaysia ke, hok ada di Indonesia ke, hok ada di negara-negara Arab ke, bernama Hamas ke, Ikhwanul Muslimin ke, Tanzim Jihad ke, Hizbullah ke, hok lawan Israel, mereka ni penggana. Bila mereka ni penggana, maka puak-puak kita ni kena tangkap demo ni, kena ikat demo ni, kena penjarakan demo ni. Dia sampai satu tahap kita kena bunuh dia. Ni oyak perancangan Yahudi, perancangan Zionis lama dah, 1897 lagi adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nampak bagaimana jahatnya Zionis, jahatnya orang panggil Freemason, nak melaga-lagakan umat Islam, nak melemahkan orang Islam. Maka dua qarar ataupun dua undang-undang ni ataupun ketetapan ini dibawa oleh kumpulan mereka dan dijajah di seluruh dunia. Maka kita yang tak belajar ni, kita yang tak reti ni, orang lain lah kita jelas. Maka dia kata Hamas ni penggana, Ikhwan Muslimun ni penggana, Hizbullah ni penggana, Tanzim Jihad ni penggana. Sebab apa? Sebab kita dah ikut agenda dan juga propaganda yang dimain-mainkan oleh Zionis dan juga Freemason. Sedangkan kita tak tahu mereka ini adalah orang panggil syuhada, mereka ini adalah mujahidin yang nak membantu negara Palestin, yang nak membebaskan negara Palestin, yang mana mereka berdepan dengan Zionis, mereka berdepan dengan Israel laknatullah. Maka akhir sekali nak menambahkan lagi halalnya mereka kepada gerakan-gerakan Islam yang amba sebut tadi, mereka menggunakan ulama, mereka menggunakan orang alim, mereka menggunakan mufti untuk keluar kenyataan, untuk keluar qarar, keluar media mengatakan bahawasanya Ikhwanul Muslimun adalah penggana, Hamas adalah penggana, Tanzim Jihad adalah penggana, mereka ini adalah ahli irhab, penggana.
yang mana kita kena jauhkan diri kita daripada mereka, dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka akan ditangkap, akan dipenjarakan dan akan digantung sampai mati. Siapa jadi orang panggil apa, jadi tukar serendek kepada demo ni? Ulama. Ulama mana? Ulama Amerika. Hak amu disebut sama-sama sinilah Ustaz Amerika, ulama Amerika. Orang Islam pakai jubah, pakai serban, tapi Ikhwanul Muslimun adalah penggana. Hamas adalah penggana. Kerana apa? Kerana ulama-ulama daripada negara-negara tersebut, negara Saudi, negara Mesir, negara UAE, negara Bahrain, ulama-ulama daripada negara ni, mereka buat kenyataan, mereka keluar kenyataan bahawasanya gerakan-gerakan Islam sebagaimana sebut tadi, mereka adalah pengganas. Kita nak percaya ke? Sebab apa dilabel sebagai pengganah? Rupa-rupanya sebab lawan Israel, sebab lawan Zionis, sebab lawan mujahidin yang nak membebaskan negara Palestin daripada penjajahan Zionis Freemason laknatullah. Sebab itulah adik kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita hok duduk sini ni, kita mendapat penjelasan dan mendapat pencerahan yang sebenar berkaitan dengan percaturan politik antarabangsa yang nak melemah-lemahkan orang Islam, yang nak melaga-lagakan orang Islam. Maka sebab itu, sebagaimana sebut tadi, kalau orang Yahudi ni, kalau Zion ni, dia boleh sepakat molek, dia boleh duduk semeja, dia boleh kamcing molek sama-sama dia, siap guna lagi orang Islam untuk menjayakan agenda mereka, maka menjadi fardu ain, menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam, khususnya dalam negara kita ni Malaysia, kita kena duduk bersama-sama untuk menjayakan agenda Islam. Kita kena duduk sekali untuk mempertahankan agenda Islam. Kita kena bersama-sama bersatu, bersama-sama duduk sekali, duduk semeja untuk melihat perkara yang lebih besar lagi, perkara yang lebih utama lagi, yang musuh duduk siari, duduk mikir, iaitu nak menjatuhkan Islam untuk melemahkan Islam. Sedikit perselisihan, sedikit perbezaan itu kita kena atasi dengan cara yang betul, dengan cara hikmah, bukannya orang panggil buat benda-benda yang merugikan agama Islam itu sendiri. Rasa cukuplah setakat tu untuk kita pada pagi ni. Bunyi amarai dah tu, tidak amogi lagi ni. Cukup setakat tu dulu. Moga nak mari pula Ustaz Abu dah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita supaya kita memahami percaturan politik antarabangsa. Agenda politik antarabangsa ini, dia nak menjayakan dia, maka dia melibatkan orang-orang Islam. Maka kita sebagai orang Islam, kita kena celak, jangan pejal semua, kena celak, kena tengok, kena faham, supaya kita tidak balah sama-sama kita, supaya kita tidak menuduh di antara kita. Apa yang penting, kita bersama-sama untuk berlawan dengan musuh utama kita, iaitu Zionis dan juga Freemason yang berada di mana-mana. Di Malaysia pun ada, negara-negara Islam yang lain pun ada kumpulan-kumpulan ini, yang mana mereka menggunakan orang Islam sebagai juru cakap kepada mereka. Maka kita kena tahu pokok ni, kita kena sedar siapa pokok dia, maka kita kena tangani mengikut cara dan juga kaedah yang sesuai dengan keadaan dan juga situasi kita. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.